Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan bersama lagi dalam sesi PDPR Pendidikan Islam pada pagi ini. Sebelum kita memulakan kelas kita, bersama-sama kita membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jadi murid-murid, ya, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyentuh kembali berkaitan tentang tajuk kalam. Kalau sebelum ni kita dah belajar berkaitan tentang pengertian kalam. Kalam artinya Allah Maha berkata-kata. Ia merupakan salah satu di antara sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita ingin melihat kesan beriman dengan Allah bersifat kalam. Jadi bila kita sebut kesan beriman, maka dia merujuk kepada bagaimana cara kita untuk mempraktikkan kita ini benar-benar beriman dengan Allah bersifat kalam. Jadi bila kita sebut pasal kalam, dia merujuk kepada kata-kata. Jadi bila kita sebut tentang kata-kata, percakapan ni, dia adalah satu cara bagaimana untuk kita menyampaikan sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, ya, Al-Quranul Karim kepada umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata-kata tersebut merupakan panduan ataupun maklumat yang Allah hendak sampaikan kepada manusia di muka bumi, apa yang perlu dilakukan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat, dan apa juga perkara yang perlu dihindarkan ataupun tidak boleh dibuat untuk mengelakkan keburukan di dunia dan di akhirat. Jadi bila kita sebut pasal kalam, dia sebenarnya bukan merujuk kepada kata-kata sahaja, tetapi dia juga merujuk kepada perbuatan yang boleh memberi kita tahu tentang sesuatu perkara. Sebagai contoh, kita lihat dalam dunia hari ini bermacam-macam berlaku. Contoh yang terkini adalah virus corona. Virus corona yang disebut juga sebagai COVID-19. Jadi bila kita lihat kepada ancaman ataupun peristiwa COVID-19 ini, dia merupakan satu cara untuk Allah memberitahu kita tentang sesuatu. Barangkali dengan adanya COVID-19 ini, Allah ingin menggambarkan bahawa Allah SWT ini marah atas segala perbuatan umat manusia di atas muka bumi ketika ini. Begitu, ya. Jadi bila kita sebut tentang kalam, maka dia merujuk kepada perbuatan dan juga perkataan. Ya. Jadi bagaimana kita bila kita kata kita ni beriman dengan Allah SWT yang bersifat kalam, maka kita apa yang perlu kita buat tentang percakapan kita, tentang perbuatan kita, ya. Okey. Jadi bila kita beriman dengan Allah SWT melalui percakapan, ya, maka sudah tentulah kita akan bercakap dengan perkara-perkara yang baik. Kita tidak akan bercakap tentang sesuatu perkara-perkara yang buruk, yang tidak disukai oleh Allah SWT. Kan? Kalau kita berjumpa dengan guru, kita akan memberi salam. Itu perkataan ataupun percakapan yang baik, yang merujuk kepada kita ni beriman dengan
sifat kalam Allah SWT. Bila ibu bapa memanggil kita, kita akan menyahut dengan baik. Aminah, tolong ibu angkatkan, kita cakap, ya mak, sekejap. Itu percakapan yang baik. Yang itu semua itu adalah kesan beriman dengan Allah SWT bersifat kalam dari segi percakapan kita. Kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis Nabi, kita membaca kata-kata ulama, kita membaca buku-buku fiqah. Itu semua merupakan percakapan, dari segi percakapan. Dan kita sebut tadi bahawa ia juga melibatkan perbuatan. Bagaimana pula jika kita ini beriman dengan sifat kalam Allah SWT, bagaimana perbuatan kita? Jadi perbuatan kita juga mestilah perbuatan yang baik, sebab kita ingin menggambarkan bahawa kalam kita, apa yang kita nak sampaikan adalah perkara yang baik. Contoh, bila kita melihat seseorang yang susah, bila kita melihat seseorang yang susah, maka apa kita buat? Kita bantu dia. Kita bantu dia. Maknanya kalam kita tu, mana kita nak memberitahu orang bahawa dia ni susah, saya nak tolong dia. Perkara yang baik. Kalau perkara yang tak baik pula, contohnya, kita melihat seseorang itu, contohlah, keadaan dia tu dhaif, baju dia compang-camping, kotor, kadang-kadang berbau busuk, maka kita pun berpaling muka. Bila berpaling muka, macam kita seolah-olah menggambarkan, kita nak beritahu dia bahawa aku tak suka kamu. Jadi tolong jauh daripada aku. Itu maknanya perbuatan kita tadi menunjukkan bahawa kita menunjukkan kata-kata yang tidak baik melalui perbuatan. Orang akan faham. Mana bila orang tengok air muka kita, tengok kita punya mata, lirik mata kita, orang tahu mana kita tak suka. Jadi itu menunjukkan bahawa kesan beriman dengan Allah bersifat kalam dari segi perbuatan. Ya murid-murid, jadi kesan inilah yang kita nak praktikkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita tahu bila kita beriman dengan Allah SWT bersifat kalam kita dapat pahala, kita akan dimasukkan ke dalam syurga, terhindar neraka. Itu adalah faedah. Jadi kesan ini bagaimana kita nak aplikasikan kesan beriman dengan sifat Allah bersifat kalam tadi dalam kehidupan kita melalui percakapan kita. Kita mesti menggambarkan dengan percakapan kita perkara yang baik. Melalui perbuatan kita, kita menunjukkan perbuatan yang menunjukkan perbuatan yang baik. Jadi murid-murid, inilah dalam topik pada hari ini, dalam PDPR pada pagi ini, Ustaz nak terangkan kepada murid-murid bahawa kalau kita beriman dengan sifat kalam Allah SWT, maka percakapan kita jaga, perbuatan kita jaga, dan sebagainya yang akan kita jaga untuk kita meraih redha Allah SWT. Jadi Ustaz harap murid-murid boleh faham tentang kesan beriman ini untuk kita praktikkan dia. Okey, Jadi murid-murid, insya-Allah Ustaz doakan supaya murid-murid diberikan kefahaman oleh Allah SWT dalam proses PDPR pada pagi ini, insya-Allah. Sekadar itu untuk pagi ini. Jangan lupa jawab kuis yang Ustaz sediakan di bawah ni. Okey, Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.